A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam tafsir Quran Juzul Amma kali yang ke-9 untuk bulan 11, bulan November. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kita dalam surah Al-A'la. Untuk bulan 11 ni 3 kali kita terpaksa bacakan sebab dia panjang sikit ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sama bacakan surah Al-A'la. Kita dah tahu apa makna ringkas dia. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita tafsir Quran Juzul Amma surah Al-A'la. Dia adalah firman Allah dalam ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan menerima peringatan itu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa peringatan yang disampaikan itu akan diambil pengajaran dan diterima oleh orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dengan sepenuh hati, yakni khasyatillah, dan meyakini akan bertemu dengan Allah. Mereka juga mempunyai rasa kagum kepada Allah dan meyakini akan menerima pembalasan daripada amalan mereka semasa hidup di dunia. Jadi kalau kita ni tak betul-betul khasyatillah, kita akan betul-betul akur dengan perintah Allah. Sebab kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala ini dia adalah Maha Mencipta. Diciptakan syurga dan juga neraka, di mana neraka dilakukan sebagai tempat untuk menyengsarakan orang-orang yang ingkar terhadap Allah Ta'ala semasa mereka hidup di dunia ini. Terkadang orang-orang yang ingkar ini di dunia diberikan kehidupan yang sebaik-baiknya, tapi kerana masa dia kena ingat bila dia mati, masa mati telah merasai betapa nerakanya. Itu taman yang satu daripada lubang-lubang neraka. Apabila kita sampai ke akhirat dan kedahsyat dengan balasan yang Allah Ta'ala. Jadi banyaklah kedahsyat lagi balasan yang menunggu kepada insan-insan derhaka ini di akhirat nanti. Waliyahzubillah. Firman Allah dalam ayat 11 hingga 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yang akan dibakar dengan api neraka yang sangat besar. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Orang-orang yang celaka, itu orang kafir, akan menolak peringatan Nabi. Mereka diberi pembalasan dengan dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dengan api yang amat besar azab siksanya. Di dalam neraka mereka tidak mati dan tidak dapat ketenangan. Bahkan mereka akan mengalami azab sengsara dengan pelbagai siksaan yang dikenakan. Itulah dia kedahsyatan yang bakal diterima oleh orang-orang celaka, yakni orang kafir. Sebab mereka telah menolak peringatan Nabi. Mereka akan masuk dalam neraka, dibakar dan diazab. Dan neraka
dan mereka pula tidak akan mati. Mereka tidak akan dapat ketenangan, tidak akan mengalami azab dalam pelbagai bentuk dan tidak pernah putus-putus. Allahu Akbar. Firman Allah dalam ayat 14 hingga 15, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan taat dan beramal soleh dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hati akan nama Tuhannya dan mengerjakan sembahyang. Allah menjelaskan bahawa orang-orang yang menyucikan diri dan membersihkan jiwanya daripada kekotoran syirik dan taklid yang diikuti daripada nenek moyang mereka akan mendapat keuntungan. Maksudnya, orang-orang yang tak say ikut cara tok nenek dia dulu, terlibat dengan syirik dan dengan taklid. Jadi orang lain adalah orang beruntung sebab mereka menyimpan daripada cara hidup yang tidak betul yang diamalkan oleh generasi-generasi mereka yang terdahulu. Jadi kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat di samping mereka membersihkan jiwa mereka daripada kekotoran, lalu mereka mengingati Allah dengan jiwa tauhid dan sifat ikhlas serta mendirikan solat 5 waktu semata-mata mengharapkan redha Allah. Mereka adalah golongan yang beruntung. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4, Allah menerangkan perihal orang-orang yang mengingati Allah yang hatinya takut akan kekuasaan dan keagungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Itu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sembahyang kepada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta melimpah ruah kurnia yang mulia iaitu syurga. Ayat 16 hingga 17, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah menjelaskan tentang golongan yang degil dan keras kepala, di mana mereka menyembah Allah secara lahiriah sahaja, tetapi sebaliknya mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya dunia ini bersifat sementara dan akan mengalami kemusnahan apabila tiba masanya nanti, sedangkan akhirat bersifat kekal abadi dan tidak akan mengalami kerosakan, serta ianya lebih mulia dan agung. Sebuah hadis Nabi riwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Musa al-Ash'ari, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Maksud hadis ini ialah sesiapa yang mencintai dunianya, maka ia akan merugikan akhiratnya. Dan sesiapa yang menyintai akhiratnya, maka ia merugikan dunianya, maka didahulukanlah alam yang kekal daripada alam yang musnah. Itulah dia maksud Nabi SAW. Mana-mana firman Allah Ta'ala dalam ayat 18 hingga 19, Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Allah menjelaskan bahawa apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW sama ada perintah, larangan, pahala dan ancaman adalah sama sahaja dengan apa yang dibawa oleh kitab suci Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang adalah agama Allah yang dipanggil sebagai agama samawi, itu agama yang punya kitab yang diturunkan daripada langit yang berpetunjuk kepada manusia. Contohnya agama Yahudi diturunkan kitab Taurat pada rasulnya Nabi Musa. Agama Nasrani diturunkan kitab Injil pada Nabi Isa dan juga pada Nabi Isa Al-Masih.
Begitu juga dengan agama Islam yang diturunkan kitab suci Al-Quran dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW sebagai penyudah dan penutup kepada Rasul-Rasul Allah membawa syariat Islam yang sempurna. Dan surah Asy-Syu'ara ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allah yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Allah telah mensyariatkan pada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia telah tetapkan hukumnya, apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga telah kami perintahkan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa, iaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta mendorongkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayah petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya dengan taat. Itulah di antara maksud kepada surah Asy-Syu'ara ayat 13. Dalam kitab Tafsiruhul Ma'ani jilid ke-11 muka surat 7965 dikemukakan dalam hadis daripada Abu Zar. Dia bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berapa jumlah kitab-kitab Allah yang diturunkan?" Nabi menjawab 100 suhuf dan 4 kitab. Jadi 100 suhuf itu ialah dikurniakan pada Nabi Syis 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf sebelum Taurat, kitab Taurat 1, kitab Injil 1, kitab Zabur 1, kitab Al-Quran 1. Itulah dia antara jumlah-jumlah kitab Allah diturunkan. Maksudnya 100 suhuf dan 4 buah kitab. Okey, sebagai kesimpulannya bahawa Rasulullah SAW membawa syariat Islam untuk mengingatkan ajaran para rasul yang terdahulu yang telah dilupakan oleh generasi seterusnya kerana perjalanan waktu dan sikap ikutan membuta tuli nenek moyang mereka pada masa itu. Okeylah, sekarang kita lihat pula bersama-sama dengan rahmat Allah sekalian, akhir sekali pada pengajaran ayat. Jadi pengajaran ayat daripada surah Al-Alaq ini ialah pertamanya manusia hendaklah mengagungkan Allah dan menyucikannya daripada segala sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Allah telah mencipta semua makhluknya termasuk manusia dengan cukup sempurna kejadian mereka. Allah telah mengatur dan menentukan keadaan makhluk-makhluknya serta memberi petunjuk. Seterusnya Allah Ta'ala bertanggungjawab. Maksudnya seterusnya tanggungjawab manusia ialah untuk memberi peringatan kepada umat manusia yang lain. Maksudnya kita saling berdakwah antara satu sama lain, kerana dakwah itu akan memberi manfaat kepada mereka. Manusia wajib membersihkan jiwa mereka daripada syirik, kufur dan segala perkara dosa serta mengingati Allah secara berterusan dengan solat dan juga dengan solat, dengan zikir, dengan doa dan sebagainya. Untuk itu yang dikatakan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Sekali itu saja untuk kali ini. Sekian sajalah daripada saya untuk tafsir Quran Juzul Amma bagi bulan 11. Kita sudahi dengan tafsir surah Al-A'la, insya-Allah. Kita ketemu lagi pada masa yang akan datang. Yang baik daripada Allah. Wa akhiran aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.